Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua hadirin hadirat, tuan-puan, semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Pada pagi yang mulia ini kita bersama-sama dalam satu siri yang terbaru, anjuran daripada Akademi Al-Khair di dalam memasyarakatkan ilmu dan juga mengilmukan masyarakat. Jadi Akademi Al-Khair menganjurkan sebuah satu forum ataupun pengajian ilmu pagi Sabtu yang mana kita namakan sebagai Jom Kenal Al-Quran. Jadi dalam siri ini insya-Allah kita akan membahaskan tentang topik-topik yang berkaitan dengan Al-Quran, tentang faedah-faedah intipati Al-Quran yang mungkin kita pernah dengar ataupun belum dengar lagi sebelum ini. Dan pada pagi yang mulia ini, insya-Allah topik yang akan kita kupas dan kita bahaskan adalah mengenai tadabbur Al-Quran. Jadi bersama dengan saya pada hari ini adalah Ustaz Zulhilmi daripada Akademi Al-Khair. InsyaAllah kita akan memperkenalkan beberapa ataupun barisan asatizah daripada Al-Khair insyaAllah untuk nak berkongsi dengan kita ilmu-ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Ustaz Zulhilmi masya-Allah tidak asing lagi, salah seorang guru yang sangat-sangat berjasa dan menyumbang di Akademi Al-Khair di dalam membentuk pusat pengajian ini, pelajar dan sebagainya. Jadi kita berbesar hati pada Ustaz pagi ini, insya-Allah kita dapat bersama dengan Ustaz Zulhilmi. Dan insya-Allah sebagai pemula kita akan bertanya kepada Ustaz Zulhilmi dan kemudian di akhir daripada episod kali ini insya-Allah kita akan buka kepada soalan-soalan daripada para penonton semua. Dan juga kalau ada pemanggil pun boleh memanggil dan insya-Allah kita akan cuba menjawab dalam ruang lingkup masa yang telah ditetapkan. Baik, topik tentang tadabbur Al-Quran ni satu topik yang insya-Allah saya sangat mengerti bahawa kita semua berusaha sama-sama untuk nak belajar tentang Al-Quran. Para penonton semua yang bersama dengan kita live pada pagi ni juga niat mereka juga adalah untuk nak menimba secebis ilmu Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran ini satu topik yang sangat penting yang Allah sendiri pun telah turunkan Al-Quran ini sebagai kitab hidayah. Hudal lil muttaqin, kan, dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah sendiri Allah pun dah sebut dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tiada keraguan padanya, dia adalah satu petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran kita kena ingat dia adalah kitab hidayah. Dia bukan kitab saintifik, dia bukannya kitab apa-apa yang lain, tetapi dia adalah kitab hidayah. Tetapi hidayah ini akan merangkumi pelbagai aspek. Dia boleh menyentuh sikit pasal sejarah, dia boleh menyentuh sedikit tentang kisah, dia boleh menyentuh sikit tentang saintifik, apa-apa yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran isi Al-Quran itu sendiri. Jadi para salafus salih dahulu kala bila mereka ini berinteraksi dengan Al-Quran, mereka akan fokus kepada tadabbur. Bukan hanya sekadar tilawah, bukan hanya sekadar menghafal Al-Quran, tetapi mereka akan fokus kepada aspek tadabbur. Berbeza dengan kita pada hari ini, yang mana pada hari ini kita lebih fokus pada aspek luaran. Kita lebih fokus untuk nak memperindahkan bacaan. Bukan kita kata memperindahkan bacaan itu tidak boleh, ataupun ada orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai satu penghias sahaja di majlis-majlis, tetapi daripada sudut intipatinya kita tidak ambil berat. Bukan kata tidak boleh daripada sudut itu, tetapi kita seharusnya seimbang di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Adakala kita fokus kepada aspek memperindahkan bacaan Al-Quran, adakala daripada sudut untuk menghafal Al-Quran, adakala daripada sudut untuk nak mentadabburi Al-Quran. Jadi para salafus salih dulu, sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata kami ni 10 ayat kami move. Maksudnya nak explore, nak tadabbur Al-Quran ni mengambil satu masa yang lama, kan. Hatta Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri pun kata yang diriwayatkan oleh anaknya Ibnu Umar melalui jalan Nafi' daripada Malik daripada Ibnu Umar. Ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam Nubala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu
dia belajar ta'allama surat al-Baqarah, belajar surat al-Baqarah dalam 12 tahun. Maksudnya 12 tahun, Umar bin Khattab, bukan maksudnya Umar bin Khattab tak baca surah Baqarah sampai 12 tahun. Tak. Tetapi Umar bin Khattab mengambil masa 12 tahun untuk nak tadabbur Al-Quran. Sebab nak faham, nak menjiwai, nak mengamalkan. So, dengan Al-Quran ni kita jangan tergesa-gesa. Kami di Akademi Al-Khair memang tidak memperjuangkan aspek nak grab satu benda tu dalam masa yang cepat. Tidak. Sebab tu kami letak masa, tak ada letak masa pun. Kalau kata kita mampu ini, masing-masing dengan kemampuan masing-masing. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Allah tanya kepada kita, tidakkah kalian memikirkan tadabbur tentang Al-Quran, isi kandungan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, maka nescaya kamu akan mendapati akan banyak berlaku perselisihan di dalamnya. Jadi Ustaz, sebagai pemula pada segmen yang pertama ini, mungkin Ustaz boleh membantu sikit sebanyak tentang maksud daripada ayat ini, iaitu bila Allah suruh kita tadabbur Al-Quran, dan kemudian Allah kata kalau Al-Quran ini bukan daripada Allah, maka akan berlaku perselisihan. Mungkin Ustaz boleh jelaskan perselisihan yang bagaimana akan terjadi kalau manusia ini tidak tadabbur Al-Quran, ataupun Al-Quran itu sebenarnya bukan satu kalamullah. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama sekali kita ucapkan alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad, guru yang kita kasihi, Dr. Kamilin, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada ayat Al-Quran yang telah disebut oleh Al-Fadil Doktor tadi berkenaan tadabbur, maka kita akan lihat pada dua aspek. Kita akan kupas pertama sekali berkenaan aspek tadabbur secara ringkas insya-Allah. Kemudian kita akan lihat apakah khilaf yang dimaksudkan dalam ayat ini. Pertama sekali apabila kita melihat berkenaan tadabbur, maka sering menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat. Apa sebenarnya perbezaan tadabbur, tafsir dan juga terjemahan? Ada yang keliru. Maka kalau nak diringkaskan, kalau kita nak lihat secara mendalam, panjang perbahasannya, kalau nak diringkaskan, terjemahan adalah apa yang kita bacalah, translation yang ada dalam Al-Quran. Dia ada terjemahan bahasa Melayu, English dan apa-apa bahasa sekalipun. Kemudian tafsir, kalau nak dimudahkan, tafsir ni adalah sudut autoritinya hanya boleh dibuat oleh ulama ataupun ialah mereka yang cukup syarat. Ada ilmu-ilmu alat, ulum Quran, bahasa Arab. Mereka ada kepakaran dalam banyak bidang untuk nak menafsirkan satu ayat, nak orang kata apa, nak mengeluarkan apakah sebenarnya kehendak di sebalik ayat itu. Dan tadabbur secara ringkasnya juga, dan banyaklah diriwayatkan, antaranya juga disebut oleh Ibn Qayyim rahimahumullah dan beberapa, adalah kita sebenarnya perkataan kita apa, kita nak mendalami, kita nak menyelami, kita nak memerhatikan dan kita nak beramal dan juga lain-lain. Sebagai contoh, apabila kita mendengar tadi ayat apa-apa ayat Quran, kita ambil contoh mungkin apabila Allah mengatakan lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dianggap kita ni mencapai kebaikan yang sempurna selagi mana kita tidak menginfakkan ataupun memberikan apa yang paling kita sayang. Maka apabila kita mendengar ayat ni, kalau kita baca terjemahannya kita dah faham. Apabila kita dah baca tafsirnya mungkin kita akan dapat faham. Akan tapi hakikat ataupun kemuncak kepada tadabbur tu apabila kita mungkin balik ke rumah, kita dah baca ayat tu, kita dah mendalami, kita merenungi, kita lihat balik. Dan kita balik ke rumah, kita ambil barang yang kita sayang. Bukanlah maksud kita ambil barang yang kita paling sayang kita buang atau bagi orang, tidak. Ataupun kita ada niat nak bersedekah apa-apa barang, maka kita cuba cari yang terbaik. Kita bukan cari sekadar ni kita nak buang, kita bagi kat orang. Kebaikan yang paling sempurna adalah kita, contohnya kita nak berikan baju, kalau boleh terbaiknya paling afdal kita berikan baju yang baru dan juga lain-lain. Jadi secara ringkasnya, tadabbur ni adalah kena dibuat oleh semua orang, sebab tu Allah menyebut dalam Al-Quran tadi, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah juga menyebut dalam beberapa ayat yang lain berkenaan tadabbur, antaranya Allah menyebut juga afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan satu lagi Allah menyebut kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab.
Di mana Allah bertanya mula-mula, afala yatadabbarunal Quran? Adakah kamu tidak merenungi ataupun mentadabbur Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Dan kalaulah Al-Quran ni bukan daripada Allah SWT, maka kita akan melihat banyak perselisihan yang akan berlaku. Dalam ayat lain, am ala qulubin akfaluha. Adakah kamu punya hati ini terkunci sehingga kamu tidak mahu merenungi ataupun melihat ayat-ayat Al-Quran? Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabun anzalnahu ilaika. Satu kitab Al-Quran ini adalah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyadabbaru ayatih. Untuk apa? Antaranya untuk kita mentadabbur, kita merenungi, kita cuba beramal. Wala tadhakkaru ulul albab, dan menjadi peringatan bagi golongan ulul albab. Maka daripada ayat-ayat ini kita melihat tentang kepentingan tadabbur itu. Dan seperti yang saya katakan, tadabbur ni kemuncaknya adalah bila kita merenungi, kita mungkin baca berulang-ulang, sebab banyak ulama menulis juga berkenaan tips-tips nak tadabbur ataupun step-step nak tadabbur. Tapi secara ringkasnya, kemuncaknya adalah apabila kita dapat beramal dengannya, kita dapat merenungi, memperbaiki diri kita. Itu adalah kemuncak tadabbur secara ringkasnya. Kemudian apabila kita nak menjawab persoalan, apabila Allah mengatakan la wajadu fihi ikhtilafan katsira, maka kalau benda ini bukan daripada Allah, Al-Quran ini bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapati banyak berlaku khilaf, banyak berlaku perselisihan. Maka macam mana kita nak faham? Maka kita kembali ataupun merujuk pada ahli ataupun orang yang berautoriti, itu para ulama lah. Maka bila kita melihat pada tafsir-tafsir, antara yang pertama kena faham, apabila Allah katakan la wajadu fihi ikhtilafan katsira, ni akan berlaku perselisihan dalam Al-Quran ni. Kalau bukan daripada Allah ni, pertama sekali yang para ulama mufassirin dah menyebut, antaranya dalam Qurtubi menyebut dahulu perkara yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk dalam maksud ayat ni disebutkan la yadkhulu fi hadzal ayat, berkenaan tidak termasuk daripada ayat ini mungkin alfazil qiraat kan, berkenaan lafaz-lafaz qiraat, dalalat, dan mungkin juga apa khilaf pada bilangan ayat itu, di mana berhentinya dan lain-lain, itu mungkin tidak termasuk. Tapi kalau kita melihat pada setengah tafsir, antara pandangan yang menarik kita memetik daripada tafsir Imam Ar-Razi, beliau ataupun Al-Imam Ar-Razi menukilkan 3 pendapat. Ini mana saya akan menukilkan mana yang menarik. Pertama sekali, apabila dikatakan tidak ada khilaf, pertama sekali disebut tidak ada, orang kata apa, tanaqud bainal haqqi wal batil. Tidak akan jumpa ataupun tidak akan bercampur dalam Al-Quran ini ada benar, ada batil, ada yang betul, ada yang salah. Tidak. Dalam Al-Quran insya-Allah semuanya betul, tidak ada satu ataupun tidak ada sedikit kesalahan pun. Satu kitab yang perfect. Dan diberikan perumpamaan juga dalam tafsir Ar-Razi tersebut, kalaulah Al-Quran ini dibuat oleh manusia. Kena faham, Quran ini adalah kitab yang kita katakan besar, 6,236 ayat berikut riwayat Kufah, 30 juzuk, 114 surah. Bayangkan, dalam Al-Quran yang begini banyak, tidak ada kesalahan tata bahasa, sangat cantik sudut fasahahnya, pada balaghahnya, pada segala aspek. Kalau manusia yang buat, pasti akan ada sedikit kesilapan ataupun sedikit penipuan, tapi tidak ada. Tidak ada. Bahkan Allah mencabar lagi untuk kita mencari kan. Walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan daripada Allah, mesti akan banyak kesalahan. Mesti akan banyak kesalahan, tapi tidak ada. Jadi pertama sekali kita melihat sudut bainal haqqi wal batil lah, tidak akan bercampur yang benar dan yang salah. Tidak ada percanggahan fakta, tidak ada percanggahan ayat. Semuanya dalam kita kata dalam sinergi lah. Semua dalam semua meraikan. Ayat-ayat itu meraikan sama ayat. Kemudian pandangan yang kedua yang dinukilkan oleh Imam Ar-Razi juga adalah tidak ada khilaf pada bahasa lah. Sebab tu Al-Quran ni juga ada ijaz lughawi kan, ijaz lughawi. Pada sudut bahasanya, Masya Allah, pada zaman itu banyak para syuara kan, para penyair, ahli bahasa, pakar bahasa, akan tapi tidak didapatilah. Pakar bahasa ni pun sampai dalam setengah riwayat mengatakan, apabila mereka mendengar, mereka mengatakan, ini bukan perkataan manusia. Ini something yang Masya Allah
something big. Ini tak pernah didengari. Apabila Nabi mengatakan kan wadduha wal laili idza saja. Maka semua perkataan-perkataan ni sangat-sangat dahsyat. Bahkan banyak juga daripada mereka yang masuk Islam. Walaupun mereka pakar bahasa, dan sampai hari ini alhamdulillah tidak didapatilah ada apa-apa kesalahan. Ada juga yang cuba menulis kesalahan kan, antara 10 contradiction of Arabic language in the Quran. Tapi semua ini telah pun dijawab oleh para ulama kita. Dan juga kita tidak akan dapat dapati kesalahan kerana Allah juga menjamin dalam surah Hijr ayat 9, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran, az-zikr ini, dan kamilah yang akan memeliharanya. Maka kita dapati bahawa Al-Quran ni tidak ada khilaf pada bahasanya. Kalau kita nak melihat pendapat tadi kan, tanakut bainal haqqi wal batil, antara yang menukilkan Qatadah dan lain-lain. Dan juga tadi yang sudut bahasa ni banyak juga disokong oleh para ulama seperti para sahabat sendiri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga ulama kontemporer kita kan, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah, dan lain-lain. Pada sudut bahasa pun dah masya-Allah perfect. Satu lagi perumpamaan yang menarik disebut oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya adalah kitab Al-Quran ni sangat-sangat perfect, sangat-sangat perfect dan sangat-sangat konsisten. Bayangkan daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, tidak ada, orang kata apa, terlalu dahsyatlah. Kan? Maksudnya tidak mungkin manusia boleh buat satu karya seperti ini. Tidak mungkin. Sebab tu Allah berulang-ulang kali juga mencabarkan, kalau boleh cuba buat Quran, kalau boleh cuba buat satu surah. Tapi alhamdulillah subhanahu wa ta'ala tidak ada. Maka pertama tadi sudut tadabbur, kita sangat-sangat penting untuk mentadabbur ayat ini. Kenapa kita kena merenungi, beramal? Sebab kalau sekadar baca, dia tidak cukup. Sebab banyak juga daripada kita mungkin yang baca tapi tidak faham, dan juga lain-lain. Kedua tadi berkenaan khilaf, tidak ada khilaf pada tidak akan ada kesalahan dalam Al-Quran pada bahasa dan juga lain-lain. Tapi yang mungkin kita kata ada khilaf, itu pun bukan perselisihan. Itu hanya perbezaan riwayat apa semua kan. Pada qiraat lah, pada bilangan apa semua, itu tidak termasuk. Jadi sekadar itu untuk solat inilah insya-Allah, wallahu a'lam. Subhanallah, Masya Allah, Ustaz membahaskan secara panjang lebar tentang aspek itu sebahagian daripada aspek mukjizat Al-Quran itu sendiri. Dan sebenarnya apa yang lebih menggembirakan saya adalah saya sendiri boleh mendengar perkongsian tersebut daripada Ustaz. Dahulu Ustaz Zulhilmi yang selalu mengikuti perkongsian saya dekat luar sana. Alhamdulillah sekarang ni saya pula boleh mendengar daripada Al-Fadhil Ustaz Zul itu sendiri. Masya Allah, tadi Ustaz ada sebutkan tentang ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, iaitu Al-Quran itu diturunkan sebagai satu kitab yang diberkati untuk nak kita semua mentadabburi Al-Quran. Dan sedia maklum kita sebagai Muslim ataupun sebagai umat Islam, kita bila nak tadabbur Al-Quran, Ustaz, kita tak akan mampu untuk nak melarikan diri daripada kita mesti membaca Al-Quran. Tapi sebahagian daripada masyarakat kita yang dia rasa agak down sikit bila dia mengatakan bahawa Ustaz, saya baca lambat sikit Ustaz. Ada yang kata Ustaz, saya merangkak-rangkak lagi, saya baca tak sedap. Jadi mereka merasakan kemampuan mereka yang kurang daripada sudut untuk nak membaca tilawah Al-Quran itu telah menghalang mereka daripada mentadabburi Al-Quran. Sedangkan Allah sendiri pun menggalakkan kita untuk nak membaca Al-Quran itu sendiri, dan ia sebagai salah satu wasilah untuk nak kita mentadabburi Al-Quran. Tapi Ustaz, kalau kita tengok Nabi SAW sendiri tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, kan? Jadi bagaimana Ustaz kita nak faham dalam konteks ini, Allah suruh kita baca Al-Quran, dan Nabi SAW pun perintahkan kita untuk nak baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tapi baginda sendiri tak boleh membaca ataupun menulis Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak serasikan daripada sudut ini? Adakah kalau kita tak boleh membaca, itu bermakna kita tak ada peluang untuk nak mentadabburi Al-Quran? Silakan Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, soalan yang begitu dahsyat juga. Okey, jadi kalau kita lihat, pertama sekali yang kita kena persetujui berkenaan Nabi ni, adakah Nabi ni ummi ataupun kita katakan buta huruf, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Maka dekat sini kita akan dapati ada khilaf lah dalam kalangan para ulama.
Ada yang mengatakan Nabi sebenarnya boleh menulis, ada beberapa isyarat ataupun Nabi tahu membaca secara ni kan. Ada beberapa hadis yang memberi isyarat lah. Akan tapi insya-Allah pendapat yang lebih sahih insya-Allah, yang juga antara pendapat yang kuat dan juga pendapat orang kata mainstream, banyak para ulama mengatakan Nabi itu adalah ummi, tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Daripada mana kita dapat? Pertama sekali apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun." Di mana Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW sebelum ini tidak pernah membaca apa-apa buku pun dan tidak tahu pun untuk membaca. Wala takhutuhu biyaminik, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menulis pun dengan tangan kanannya kan, tidak pernah menulis pun. Kerana apa? Idzal lartabal mubtilun. Andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh membaca, boleh menulis, maka ini membuka ruang kepada orang-orang kufar, kepada orang Yahudi mengatakan, oh, rupanya Al-Quran ini direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antara hikmah kenapa kita mengatakan Nabi tidak boleh menulis dan Nabi tidak boleh membaca ini adalah kerana mengekalkan mukjizat Al-Quran itu, dan Al-Quran ini adalah sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama sekali yang kita kena persetujui dahulu. Dan andai kata ada juga khilaf selepas itu mengatakan, oh, Nabi sebenarnya tidak boleh baca Al-Quran sebelum datang wahyu. Setelah datang wahyu juga dikatakan dah boleh dah membaca kan. Maka insya-Allah pendapat yang lebih rajih, insya-Allah ini juga yang saya dengar dalam beberapa kuliah yang saya ikuti, antaranya daripada Dr. Firanda juga hafizahullah, mengatakan yang lebih afsah insya-Allah adalah Nabi sehingga wafatnya baginda SAW tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Dan ini apa kesan dia? Ini mengekalkan mukjizat Al-Quran itu sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak direka oleh tangan manusia, tidak direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua, apabila kita melihat yang kita nak menyebutlah bahawa tidak pandai membaca tidak melazimi tidak membaca. Apa cara nak faham ni kan? Pertama saya akan bagi dulu contoh insya-Allah, di mana saya ada seorang pelajar muda lagi, lebih kurang 8 tahun, yang saya tak sebut namanya lah. Tapi dia ni masih iqra' dan tak erti baca Quran. Masih iqra' dan tidak erti baca Al-Quran, akan tetapi masya-Allah dia dah hafal lebih kurang 8 muka surat dah. Maka kenapa saya kata macam ni? Dia tak erti baca, tapi dia tetap baca Al-Quran tu dengan dahsyat. Daripada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai muka surat 8 dibaca dengan sangat tepat, dan kita nak tebuk mana-mana pun dia lepas. Maka ini pertama sekali kita mengatakan tidak semestinya tidak boleh membaca, melazimkan dia tu tidak membaca langsung. Tidak. Nabi SAW memang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tapi Nabi juga membaca kerana apa? Pertama, Nabi menerima wahyu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga melalui biwasitah kan, perantaraan Jibril alaihissalam dan juga lain-lain. Kedua, dan terlalu banyak riwayat lah. Kita melihat pada setiap bulan Ramadan kan, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bertalaki dengan Jibril alaihissalam. Dan ini semua menunjukkan bahawa Nabi SAW itu sebenarnya membaca. Dan secara logiknya juga, andai kata Nabi, kalau Nabi tidak membaca, macam mana wahyu boleh disampaikan? Mesti Nabi baca dulu kan? Nabi menjadi imam pula dan juga lain-lain. Sebab tu kita mengatakan, tidak sebenarnya tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak boleh membaca. Kita ada banyak wasilah. Sebab tu dekat Malaysia sendiri, Masya Allah, Tabarakallah, kalau kita melihat kaedah hafazan orang buta, kita ada dua kaedah yang umum. Kita ada kaedah hafazan Braille, yang pakai Quran yang sentuh-sentuh kan. Kita ada juga yang secara pendengaran, hafal melalui pendengaran, dan ini yang dilakukan oleh pelajar saya itulah. Dia tak buta, tapi dia cuba pakai kaedah mendengar. Dia dengar daripada guru membaca, dia dengar kaset, dia dengar YouTube. Ulang-ulang, esok dia dah dapat tangkap. Dan pelajar ni saya katakan, Masya Allah lah, dia berbeza. Walaupun dia ada kekurangan banyak sudut, tapi sudut memori dia Allah berikan kelebihan. Dan itu yang sangat-sangat menggembirakan hati kita apabila kita tahu bahawa bukan syarat kita kena betul-betul boleh baca Al-Quran untuk kita nak membaca Al-Quran. Seperti kita dulu waktu kanak-kanak. Mungkin waktu kita belajar Al-Fatihah, kita tak hafal pun kan, kita tak boleh baca pun sebenarnya Al-Fatihah. Walaupun kita kanak-kanak, ibu kita ajar, ayah kita ajar, kita tak boleh baca pun sebenarnya. Masih iqra' lagi kan. Tapi kita dah hafal surah Al-Fatihah. Mungkin ada yang hafal surah ayat kursi,
hafaz 3 kul. Sebab apa? Kita dah banyak mendengar. Lagi-lagi kalau kita lihat dahsyat juga antara yang masih hidup kan, apa yang dekat yang viral dekat Saudi tu kan, Jihad bin Mutib Al-Maliki tu. Di mana masya-Allah seorang yang buta ataupun dia punya pandangan tak berapa nak nampak, akan tetapi boleh menghafal begitu banyak hadis disebabkan oleh bantuan mak dia selalu bacakan dengannya, dan masya-Allah kita melihat benda ni juga banyak juga berlaku dekat Malaysia, dan kita boleh lihat sendiri kan anak-anak kita macam mana. Ada yang kita lihat dekat YouTube kadang-kadang kan, umur baru 3 tahun dah hafal surah Kahfi. Macam mana dia berhafal? Dia tak boleh baca lagi sebab dia mendengar dan dia baca. Maka syarat untuk membaca Al-Quran itu tidak semestinya kena pandai baca huruf demi huruf dulu. Kita boleh juga dengan pendengaran, dengan hafazan secara mendengar. Akan tapi yang terbaiknya kita boleh dah juga kan membaca. Dan zaman Nabi pun sallallahu alaihi wasallam secara umumnya pada zaman itu penulisan Al-Quran masih belum lengkap. Maka banyak juga para sahabat sebenarnya menghafal daripada pendengaran. Ada juga kita katakan beberapa tulisan atas tulang, atas pelapah tamar dan macam-macam. Tapi tidak lengkaplah seperti mana Al-Quran kita pada hari ini. Itu ada proses panjang kan dalam Jam'ul Quran. Akan tetapi secara umumnya saya katakan balik, tidak menjadi syarat ataupun tidak melazimkanlah orang yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, itu tidak membaca Al-Quran. Dia boleh juga baca dengan cara-cara yang lain. Kita ada banyak lagi cara untuk membaca Al-Quran, dan Nabi SAW sendiri bukan satu kekurangan Nabi tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, akan tapi lebih menampakkan lagi mukjizat Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada dalam sebuah hadis juga yang sahih ketika Nabi SAW ketika berlaku perjanjian Hudaibiyah di antara umat Islam dan juga orang musyrikin Quraisy di Makkah. Ketika itu juga menunjukkan bahawa Nabi SAW ketika nak suruh pada para sahabat dia untuk padamkan apa nama ataupun panggilan Rasulullah itu daripada surat perjanjian dengan orang Quraisy. Orang Quraisy dia kata, kami tidak mengaku engkau Rasulullah, kenapa nak tulis engkau Rasulullah? Dia suruh padam. Nabi suruh sahabat padam. Tapi masa tu sahabat tak tergamak untuk nak padam nama Rasulullah itu. Dan Nabi insist, berkeras untuk padam nama tersebut sampai Nabi suruh letakkan jarinya di mana tulisan tersebut supaya dia sendiri akan padam. Mungkin itu salah satu daripada hadis yang menunjukkan bahawa actually Rasulullah SAW dia tidak boleh membaca daripada sudut melihatlah daripada sudut. Tapi tadi Ustaz pun ada sebut tidak bererti kalau kata kita tak boleh membaca secara melihat visual ini, kita tidak boleh mendengar Al-Quran ataupun kita tidak boleh membaca dengan cara yang lain. Beberapa contoh yang Ustaz dah bawa juga. Bahkan Nabi SAW ketika awal wahyu itu diturunkan dalam surah Iqra, bila Jibril kata Iqra, Nabi SAW kata ma'ana biqari kan. Nabi kata aku bukanlah, aku tak tahu nak membaca, aku bukanlah membaca. Jadi bila kita sebut pasal surah Al-Alaq tadi Ustaz, okey, ini adalah surah yang pertama sekali diturunkan dalam Islam, wahyu yang pertama sekali, Iqra, Iqra. Tetapi kenapa bila kita membaca Al-Quran sekarang, kita melihat mushaf kita hari ini, yang surah yang pertama sekali sebagai pembuka kepada Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Dinamakan pula surah Al-Fatihah. Kenapa tidak dimulakan dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi? Jadi apakah asbabun nuzul ataupun kenapa juga surah ini dinamakan sebagai Al-Fatihah? Kalau Ustaz ada kisah di sebaliknya, fadhal. Masya-Allah. Okey, soalan yang menarik. Pertama sekali, kita kena sentuh dahululah aspek penyusunan Al-Quran ini. Di mana kalau kita melihat dalam antaranya dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti rahimahumullah, Imam Suyuti ada menukilkan 3 pendapat lah bahawa penyusunan Al-Quran ni ada yang kata tauqifi, ada yang kata taufiqi, ada yang kata dua-dua sekali. Tapi insya-Allah pendapat yang lagi kuat adalah Al-Quran ini disusun berdasarkan landasan wahyu lah, ataupun dia adalah tauqifi lah, di mana Nabi yang memerintahkan. Walaupun kita faham, sebab pertama Al-Quran ini bukan kitab sejarah seperti mana yang doktor sebut tadi pada awal, dia bukan kitab sejarah, bukan kitab sains, tapi kitab petunjuk. Dan apabila kita katakan dia bukan kitab sejarah, maka dia tidak disusun secara chronological order. Kan kalau ikut biologiknya, kenapa tidak surah pertama surah Al-Alaq?
kenapa tidak surah kedua, surah mungkin Mudassir, dan awal-awal yang surah yang diturunkan tu kan. Surah Muzammil, lepas tu ada yang kata surah ni sekian-sekian-sekian. Dia tidak berada pada yang pertama. Maka sebab tu kita mengatakan pendapat Imam Al-Suyuti mengatakan rahimahumullah bahawa Al-Quran ini sebenarnya adalah disusun berdasarkan panduan wahyu. Ada setengah pendapat mengatakan ianya adalah ijtihad dan lain-lain, tapi insya-Allah yang lagi kuat adalah ianya adalah penyusunan wahyu, dan antara dalil yang dibawakan oleh Imam Suyuti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang saya sebutkan tadi, kisah di mana pada setiap bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertalaki dengan Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril lah yang menentukan ini dekat depan, ini dekat belakang, dan Nabi pun ikut juga, ini dekat depan, ini dekat belakang, dan sekian-sekian susunan ataupun tertib Al-Quran itu. Sebab memang betul, kalau kita lihat awal-awal surah Al-Alaq turun, dia bukan turun satu surah terus. Mungkin surah Al-Alaq itu dia turun 5 ayat dulu. Kemudian kita lihat banyak juga surah yang contoh surah Al-Maidah ke, surah Al-Baqarah ke, banyak juga yang turun lambat. Seperti mana kalau dalam surah Al-Maidah tu kan ayat yang terkenal, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini turun kalau tidak silap saya sekitar pada haji wadat tu kan. Maka lambat dia dilengkapkan surah tu. Al-Baqarah juga macam itu, lambat dilengkapkan. Maka dia tidak ada chronological order lah ataupun susunan secara turutan penurunan Al-Quran itu. Maka susunan ini lebih kepada panduan wahyu, dan disokong lagi oleh pendapat satu imam juga dengan Al-Qattan yang menulis kitab Al-Mabahith fi Ulumil Quran, bahawa Al-Quran ni disusun secara tauqifi. Kenapa? Pada zaman itu, pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Sayyidina Ali radhiyallahu an, ini yang dinukilkan dalam kitab Mabahith, ada mengatakan bahawa Sayyidina Ali pernah mengumpulkan Al-Quran juga ataupun pernah membukukan Al-Quran, tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu an cuba mengikut secara kronologi. Chronological order kan, mula dengan surah Al-Alaq tadi, Al-Mudaththir, ataupun lepas tu Al-Muzammil, dan sekian kan, ikut urutan. Akan tetapi setelah disepakati oleh para sahabat penyusunan Al-Quran seperti mana yang kita lihat pada hari ini, mereka bersepakat dengan susunan yang sekarang lah kan, maka Sayyidina Ali terus lupuskan projek dia lah, kita katakan, tidak meneruskan projek itu dan mengikut kepada apa yang disepakati. Ini juga menunjukkan kenapa Al-Quran ini sebenarnya disusun mengikut panduan wahyu, bukan secara ijtihadilah. Tadi ini insya-Allah antara pendapat yang kuat. Kemudian kalau ini insya-Allah kita dah setuju bahawa Al-Quran disusun ikut wahyu. Kita nak lihat pula surah Al-Fatihah. Kenapa kita nak lihat dia punya asbabun nuzul secara ringkas. Dan kenapa dinamakan surah Al-Fatihah pembuka surah kan? Pertama memang disebut dalam hadis-hadis lah. Memang disebut dalam hadis, surah ini dinamakan Fatihatul Kitab. Dan pembuka kan. Akan tapi kalau kita nak lihat asbabun nuzulnya, kita akan dapati, saya sebenarnya cuba juga cari dan baca, tapi ialah mungkin kerana kurangnya pembacaan saya dijumpalah satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Asbabun Nuzul lil Wahidi kan, Al-Imam Al-Wahidi menyebut satu riwayat. Akan tapi dikatakanlah riwayat ini dhaif. Tapi ini saja yang saya jumpa setakat ini. Mungkin sebab mungkin kena rujuk pada yang lagi pakar. Tapi di mana kita melihat dinyatakan riwayat dalam Al-Wahidi mengatakan bagaimana turunnya Al-Fatihah ni pada satu hari tu Nabi SAW tengah keluar. Nabi keluar pergi tempat yang jauh lah dan Nabi berseorangan. Tapi setiap kali Nabi keluar tempat yang jauh dan Nabi berseorangan ni, Nabi macam mendengar satu suara yang memanggil Nabi SAW. Dikatakan dalam hadis itu, Ya Muhammad. Maka apabila Nabi mendengarkan, ada orang panggil Nabi SAW, maka Nabi pun cepat-cepat lari. Yalah macam kita lah kan, kalau dengar tiba-tiba malam-malam kan, ataupun jalan jauh-jauh seorang-seorang, dengar suara kan daripada mana entah, mesti kita pun takut kan. Maka pada waktu itu Nabi mendengar suara, Nabi lari. Maka Nabi berjumpa dengan sepupu kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, iaitu Waraqah bin Naufal. Dalam kisah awal-awal Islam tu kan ada kisah sepupu Nabi, sepupu Khadijah radhiyallahu anha ni, di mana Waraqah berpesan kepada
Nabi SAW kalau dengar panggilan tadi yang berkata ya Muhammad, maka jangan lari dan cuba dengar. Maka Nabi keluar lagi sekali dan dengar panggilan ya Muhammad. Nabi berkata labbaik. Kemudian Nabi cuba dengar. Maka suara itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian qal lagi, suara itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sehingga akhir surah Al-Fatihah. Maka ini riwayat yang kita dapati tapi dikatakan dhaif lah. Sebab dalam kitab Asbabun Nuzul, Sahih Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Syekh Muqbil pun tidak meriwayatkan apa-apa pun Asbabun Nuzul daripada surah Al-Fatihah. Tapi sekadar pembacaan saya yang sedikit ni, itu sahajalah yang saya dapat berkenaan Asbabun Nuzul surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ada orang dia rasa confused sikit dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Bila dia baca ada ayat-ayat yang mungkin tidak difahami untuk mereka, ialah ketika kita sedang bertadabbur, maksudnya ketika kita nak cuba memahami isi Al-Quran itu sendiri, kadang-kala ada kandungan-kandungan daripada Al-Quran itu yang kita sendiri tidak fahami. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 142, bila Allah Azza wa Jalla sebut am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kan Allah kata, adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga sedangkan belum nyata lagi kepada Allah, iaitu orang yang benar-benar berjihad dan juga orang yang benar-benar bersabar. Jadi bila kita faham maksud belum nyata lagi bagi Allah, macam mana kita nak faham? Adakah Allah itu, bukankah Allah itu memang maha mengetahui? Dan bagaimana kita nak memahami konsep ataupun pengertian daripada ayat ini, seolah-olah kalau kita tidak faham Al-Quran, kita akan rasa macam Allah ini memiliki ketidaksempurnaan. Ma'adallah. Bagaimana tu Ustaz? Okey, tabarakallah subhanahu wa ta'ala. Okey, untuk soalan ini tadi berkenaan surah Ali Imran ya Doktor, di mana Allah menyebut am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, kan? Di mana kalau kita lihat terjemahannya, dia seolah-olah memberikan kekeliruan pada lafaz walamma ya'lamillah dan belum nyata lagi bagi Allah. Maka dia menimbulkan satu macam kita kata iskal, persoalan lah kepada orang, kan? Adakah Allah tak tahu, kan? Sedangkan kita tahu Allah ini maha mengetahui. Kenapa di sini dikatakan belum nyata lagi bagi Allah ataupun Allah tak tahu lagi? Maka saya kira ini lebih kepada perbahasan lughawi lah ataupun pada bahasa itu sendiri. Sebab tu kalau kita lihat pada memang kita kena rujuk pada tafsir juga lah Doktor mungkin. Kalau sekadar pada terjemahan kita mungkin akan susah nak faham. Dan kalau kita lihat pada tafsir-tafsir seperti tafsir Jalalain, kita lihat Zamakhsyari dan lain-lain lagi, kan, mengatakan lamma sini bermaksud lam. Kalau kita nak terjemahkan dengan cara yang betul, mungkinlah apabila Allah mengatakan am hasibatum an tadkhulul jannah, adakah kamu mengira kamu itu boleh masuk syurga sedangkan belum ada lagi pada waktu itu, belum ada lagi pada waktu itu orang yang benar-benar berjihad seperti mana yang Allah kehendaki dan orang yang benar-benar bersabar seperti mana yang Allah kehendaki. Lebih kurang macam tu. Sebab apabila kita nak faham lamma ya'lamillah ni, dan kalau pada ayat lain ada juga wali ya'lamallah tu, kan, lebih kurang perbahasannya di mana kita melihat bahawa terjemahan, kalau kita lihat, kan, kalau terjemahan Melayu yang bagus ni juga macam terjemahan Abdullah Muhammad Basmi, kan, dia tulis dalam kurungan. Kalau tidak silap saya, perkataan belum wujud ataupun belum lagi, maka ini antara terjemahan yang bagus lah. Dia dah bagi tahu lagi dekat situ untuk orang tidak keliru. Sebab tu kita kena faham lamma sini bermaksud lam, ataupun kita nak faham macam mana kalau kita nak bagi bahasa ringkasnya, Allah sini bertanya bukan bermaksud Allah tidak tahu. Akan tapi, kan, kalau dekat tafsir sebut li'annal ilm muta'alliqun bil ma'lum. Maksudnya kerana Allah tahulah Allah tanya. Nak bagi sekadar contoh ataupun perumpamaan daripada duniawi lah, kan, kita kata nak mudah faham. Contohlah sini seorang guru matematik. Saya ajar pelajar saya matematik, kan, ataupun tadika. Kita mengatakan, saya tanya, kan, anak-anak 1 tambah 1 berapa? Adakah saya bertanya ni sebab saya tak tahu jawapan? Tidak, sebab saya tahulah saya bertanya. Seperti juga macam pelajar sekolah saya, kan.
Saya tanya, dekat muka surat setengah juzuk pertama ni kan, ada berapa perkataan azab tuan-tuan kan? Adakah saya bertanya itu saya tidak tahu? Tidak semestinya lah. Sebab kan saya tahulah saya tanya mereka. Macam tu jugalah dalam kes ni apabila Allah mengatakan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirun. Adakah kamu ataupun kamu menyangka kamu boleh masuk syurga? Ini Allah mengatakan dalam konteks pada waktu itu. Pada waktu itu kamu boleh masuk syurga, sedangkan tak ada lagi sekarang ni. Sekarang ni Allah kata yang sekarang ni tak ada lagi. Allah tahu, Allah memang Maha mengetahui, Allah tahu tidak ada lagi orang pada waktu itu, detik itu yang benar-benar berjihad dan benar-benar bersabar. Maka Allah tanya tu sebab Allah tahu. Maka sebab tu penting. Tadi kan yang saya bagi gambaran tu kan, saya tanya anak-anak 1+1 berapa? Maka saya tanya tu sebab saya tahu. Maka lebih kurang macam tu lah. Sebab tu isu-isu terjemahan ni kita memang sangat-sangat digalakkan untuk membaca Al-Quran dengan terjemahan. Akan tapi kembali kepada kaedah umum, andai kata tidak tahu, jangan memandai-mandai. Fas'alu ala ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berautoriti, bertanyalah kepada ahlinya. Andai kata kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Bila kita baca Al-Quran, kita perlukan kepada apa yang kita panggil sebagai, kita kena faham daripada sudut uslub bahasa Arab itu sendiri. Adakala Allah menggunakan uslub kiasan, adakala Allah menggunakan uslub atau pembentuk ayat sarkastik. Jangan pula bila kata contoh, kan dalam surah Al-Kafirun, Allah kata, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma 'abadtum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. So kita seolah-olah kita kata Allah iktiraf lakum dinukum waliyadin, seolah Allah memberikan pluralism atau membenarkan pluralisme dalam agama itu. So kita kena faham uslub-uslub sarkastik umpamanya dalam Al-Quran untuk nak kita lebih memahami. Ustaz, dalam masyarakat kita ni, orang kita ni, kalau kita perasan orang-orang kita di Malaysia ni, kita lebih suka daripada sudut uslub-uslub ayat-ayat yang lebih menggembirakan hati kita. Kan, kalau kita nak berdakwah, orang kita akan lebih suka kalau kita berikan motivasi ataupun kita berikan nasihat yang baik-baik. Tapi kalau nak sebut ayat-ayat yang orang tak suka, membentuk ancaman, kita memperingatkan tentang dosa ataupun kita mengingkar kemungkaran, masyarakat kita tak suka. Dan bila kita sebut kesalahan yang berlaku dalam masyarakat, masyarakat akan mudah akan terus menghukum si fulan ini diinginkan perpecahan, dia ni suka nak bergaduh, dia ni tak boleh PM tepi ke, ataupun macam-macam lah. Kan? Bila kita tengok orang yang hanya menjalankan nasihat al-amr bil ma'ruf sahaja, itulah yang kita seronok dan kita puji. Sedangkan dalam agama kita ini tak boleh dipisahkan dari sudut al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu kita menyeru ke arah yang ma'ruf dan juga pada masa yang sama kita mengingkari kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Begitu juga dalam Al-Quran. Kalau kita tengok, misal kata dalam Al-Quran ni penuh dengan uslub yang dikenali sebagai at-targhib wa tarhib, iaitu uslub yang menggalakkan, menggembirakan kita. Allah sebut pasal syurga, Allah sebut pasal reward, ganjaran dan pelbagai yang menggembirakan hati kita. Tapi dalam Al-Quran juga Ustaz banyak yang menceritakan tentang ancaman-ancaman kan, yang menggerunkan hati kita. Azab Allah dekat akhirat nanti, bagaimana balasan kepada umat-umat terdahulu. Jadi bila kita baca, hati kita rasa gerun. Sedangkan Al-Quran ni kitab yang seharusnya kita nak baca banyak. Kan? Bila nak baca ni kena bagi hati happy lah. Kan? Kenapa Al-Quran nak pergi sebut pula banyak pasal ayat-ayat yang menakutkan kita, yang membuat kita berdebar-debar. Ustaz rasa macam mana? Apa hikmah di sebalik perkara itu? Okey, Masya Allah. Soalan ni juga sangat bagus kerana banyak juga yang kita kira lah, banyak yang terkeliru juga dengan aspek-aspek macam ni. Di mana kena faham, apabila Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW, Al-Quran ini diturunkan bukan sekadar membawa khabar gembira, akan tapi diturunkan basyiran wa nadhiran. Ada khabar gembira, ada juga khabar ancaman. Maka kadang-kadang ada setengah orang tu dia menjadi sedikit pesimis lah kita katakan. Berjumpa dengan ayat-ayat ancaman ni mesti dia kadang-kadang ada yang takut. Kan kalau macam tu
tak payah baca Quran lah kan. Ada setengah orang macam tu. Maka sebab tu alhamdulillah kita dalam Islam ni alhamdulillah kita diberikan sangat-sangat mudah kerana disebut tak silap dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam menyebut sebenarnya kan ini boleh melibatkan takut, melibatkan suka, ini semua melibatkan hati. Maka Syekhul Islam ada menyebut berkenaan arkan ibadah al-qalbiyah. Rukun kepada ibadat hati ni. Rupanya hati kita ni juga ada rukun ni. Yang kita nak beribadat ni kan. Dan dinyatakan ada 3. Kita ada khauf, kita ada raja dan kita ada mahabbah. Kita kena ada rasa takut dan juga kena ada rasa berharap dan juga nak ada rasa cinta. Dan ini adalah rukun-rukun untuk kita nak mudah faham lah. Sebab apa? Kalau kita melihat pertama sekali daripada dalil-dalil yang ada. Pertama, bila Allah menyebutkan berkenaan sifat para nabi ni, para anbiya, Allah menyebutkan mereka ini wa yad'unana raghaban wa rahaban. Para nabi, mereka ini berdoa ataupun meminta kepada Allah dalam keadaan raghaban wa rahaban. Raghabah ni dengan ada harapan, rahaban ni adalah dengan rasa cemas, takut. Bukan sekadar itu, bila Allah nak menggambarkan tentang ayat orang-orang yang beriman, banyak antaranya kita nak sebut. Mungkin dalam surah As-Sajadah yang sering dibacakan pada hari Jumaat. Ayatnya tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Antara ciri-ciri orang beriman itu adalah mereka bangun daripada katil mereka untuk solat malam sekian dan mereka berdoa wa yad'un, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an kan. Ada takut, ada berharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Daripada rezeki mereka yang mereka dapat, mereka bersedekah ataupun berinfak lah. Maka daripada ayat-ayat ini kita kena faham bahawa kita kena balancekan dua-dua. Kita kena balancekan ada raja, ada khauf. Ada takut dan juga ada berharap. Dia umpama burung lah kita katakan. Burung ni kena ada 2 sayap. Kalau salah satu sayap tak ada, kita akan jatuh lah. Sebab tu orang tak boleh nak takut je. Oh, dia takut tapi tak ada berharap. Dan orang pula tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh nak harap je tapi tak takut. Sebab tu Allah pun banyak kali jugalah mengatakan dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Fussilat, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladzu maghfirah wa dzu iqabin alim. Sungguhnya Allah ni ladzu maghfirah, mempunyai autoriti atau kuasa untuk mengampunkan siapa yang Allah kehendaki. Wadhu iqabin alim. Allah juga ada iqab ataupun azab yang sangat pedih. Dalam surah lain juga Allah menyebut nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad SAW, bagi tahu kepada hamba-hamba aku ni bahawa anal ghafurur rahim. Aku ni adalah Tuhan, Rabb yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi mereka yang bertaubat, mereka yang cuba baiki diri, dan wa anna azabi wal azabul alim. Dan kena ingat juga, azab aku ini adalah azab yang pedih. Aku mempunyai azab yang pedih. Allah ada keampunan, Allah juga ada azab. Maka kita kena balancekan di antara dua. Sebab tu kalau kita nak lihat, adalah orang katakan kita kena lebihkan raja, kena lebihkan khauf. Tapi antara pendapat yang menarik adalah pendapat Imam Ahmad rahimahumullah, mengatakan khauf dengan raja ni dia wahidan. Dia kena balance sama. Dan kena pula ditambah dengan mahabbah. Sebab tu berbeza orang yang pergi masjid kerana ada pengharapan dan takut. Dia takut sebab apa? Sebab pernah dengar ancaman orang tak solat, ancaman orang yang tidak solat berjemaah dan sekian-sekian. Dan dia juga ada rojak. Mungkin dia ada rojak, dia ada khauf, dia ada rojak. Dia berharap dapat pahala 27 kali ganda dan semua-semua tu. Tapi berbeza. Kalau dia pergi masjid sekadar dengan 2 ni, mungkin dia ada sedikit bebanan lagi. Tapi kalau sebab cinta, Masya Allah, apa-apa pun boleh. Dia sanggup pergi sebab rindu, dia nak rasa suasana masjid tu. Sebab tu salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah SWT pada hari akhirat nanti, rajulun qalbuhu kan, seorang lelaki yang hatinya muta'allaqun bil masajid. Hati dia tergantung, memang dia sangat-sangat rindu masjid kerana sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena balancekan khauf dengan raja dan kena ada ditambah dengan cinta. Dan kata Syekhul Islam, mahabbah inilah yang paling atas, yang paling utama, kerana inilah yang akan menggerakkanlah. Dan kita akan rasa kelazatan apabila kita dapat melengkapi ketiga-tiga aspek ini. Sebab tu alhamdulillah
daripada 3 rukun hati ibadah hati ni kita dapat balance kan. Sebab tu sebagai penutup untuk soalan ni berkata qila ba'd salaf kan, sebahagian salaf mengatakan kalau kita hanya ada mahabbah, kita ada mahabbah je, tak ada khauf, tak ada rajak, maka kita boleh jadi zindik. Kalau kita hanya ada khauf, kita mungkin boleh jadi khawarij. Kalau kita sekadar hanya ada mahabbah, mungkin kita akan jadi murjiah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita Islam insya-Allah kita berpegang kepada tiga-tiga. Kita akan ada khauf, kita ada rajak, kita ada mahabbah, cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang telah diwahyukan, seperti mana juga yang telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Masya Allah, tabarakallah Ustaz, sangat-sangat menarik apa yang Ustaz Zul kita, panelis kita kupaskan. Dan secara sejujur Ustaz, mungkin saya ingat ni sebagai satu soalan ataupun soalan terakhir lah untuk episod pada kali ini. Saya nak minta Ustaz kalau boleh bantu untuk kita tadabbur ayat ini. Bila kita baca kan, ada dalam sepotong ayat dalam suratul A'raf, bila saya terbaca ayat ni, Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah jadikan neraka itu dipenuhi dengan ramai daripada kalangan manusia dan juga jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki jantung hati yang tidak mampu untuk nak memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki pandangan mata tetapi mereka tidak mampu melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka juga memiliki telinga tetapi mereka tidak mampu untuk nak mendengar. Allah kata apa ini yang paling menakutkan saya sekali Ustaz, bila Allah kata ulaika kal an'ami bal hum adall. Dan mereka itu adalah umpama haiwan, bahkan mereka lebih sesat daripada haiwan. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka juga adalah orang-orang yang lalai. Jadi Ustaz, saya bila baca ayat ini kita rasa cemas. Sebab adakah bila Allah kata kita ni lebih sesat daripada haiwan, Allah membuat perumpamaan kita dengan haiwan, bahkan lebih teruk daripada haiwan, daripada sudut kesesatan. Binatang itu tak mampu untuk nak berfikir. Kita manusia ni mampu berakal, tapi bila kita tak gunakan akal kita untuk nak dapatkan faedah intipati daripada Al-Quran, itu lebih teruk daripada binatang itu sendiri. Tapi Ustaz, kadang-kadang kita, begitulah kudrat kita kan Ustaz. Kita bukanlah semua alim, kita taklah pandai untuk nak memahami bahasa Arab semua overall. Jadi kita hanya sekadar menjadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita. Kita selalu membaca Al-Quran. Hari-hari kita baca. Mungkin apa yang kita baca tu Ustaz, banyak yang kita tak faham. Tapi kita baca juga sebagai satu tabiat dalam kehidupan kita. Tapi pada masa yang sama Ustaz, kita bimbang kalau kita termasuk dalam golongan ini Ustaz. Kita takut bila kita baca, kita rajin mengaji Quran, subhanallah. Kadang-kadang kita rajin baca setiap pagi kita mengaji Quran, ada orang lepas subuh, ada orang waktu duha, ada orang lepas maghrib. Kita baca, tapi subhanallah akhlak kita, kadang-kadang ada sikap kita, perilaku kita, kelemahan-kelemahan diri kita ni membuatkan kita bimbang. Adakah kita ini akan termasuk dalam ancaman yang telah Allah berikan kepada kita? Kalau Ustaz boleh bantu kita untuk nak faham tentang ayat ini, sangat-sangat dihargai Ustaz. Silakan. Ya, insya-Allah. Soalan ni juga ialah dahsyatlah. Jadi tamparan juga untuk saya. Okay, di mana sebenarnya bila Allah mengatakan perkataan ini, alhamdulillah kita dah sebut tadi perkenaan. Kita kena ada tiga-tiga tadi kan? Ada takut, ada berharap dan ada cinta. Maka bila kita melihat ayat ni, kita pun ada satu cara sudut pandang yang berbeza dah, alhamdulillah. Di mana bila kita membaca memang kita sangat-sangat takut. Kita akan ada khauf. Bila Allah mengata walaqad dzara'na li jahannam. Allah dekat neraka ni ada banyak diisi dengan manusia, dengan jin. Di mana mereka ni, kenapa mereka masuk neraka ni? Sebab mereka ni lahum qulub kan, mereka ni ada hati-hati. Kan, mereka ada hati tapi mereka tidak mahu cuba untuk memahami Al-Quran, tidak cuba untuk beramal dengan Al-Quran. Walahum a'yun, mereka ada mata tapi mereka tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melihat petunjuk-petunjuk. Walahum adzan, bagi mereka ada telinga, akan tetapi la yasma'una biha, mereka tidak mendengar nasihat-nasihat, tidak mendengar sekian. Dan ulaika kal an'am bal hum adall, mereka ini diumpamakan seperti haiwan,
bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka ni adalah orang-orang yang lalai. Maka bila kita lihat satu sudut memang kita kena sangat-sangat takut. Andai kata kita termasuk daripada golongan ini. Sebab itu apabila kita ada takut, kita kena balancekan dengan rojak juga. Kita kena sekalikan. Seperti saya kata tadi kan, burung dia tak boleh terbang dengan satu sayap. Dia kena ada dua-dua sayap. Kita kena balancekan dengan rojak. Kita kena faham bahawa ini adalah ayat berbentuk ancaman lah. Berbentuk ancaman. Pada waktu yang sama kita terus berusaha dan ketahuilah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Mengetahui segala isi hati kita. Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah kan, dalam ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang itu lebih daripada dia punya kudrat. Juga kita diajarkan doa kan, kita minta ampun inna sina kan, kalau kita itu lupa, kita minta Allah ampunkan. Kalau kita tak sengaja, dan disebut juga dalam hadis kan, di mana tidak dikira sebagai kesalahan kalau kita terlupa ataupun tak sengaja tertidur. Dan sebab tu kita kena balance kan. Satu sudut kita kena rojak juga, kita kena ingat banyak lagi ayat. Walaupun kita takut, tapi kita kena terus juga ingat banyak lagi ayat yang memberikan kita motivasi bahawa kita ini sebenarnya kena beramal dengan kemampuan kita. Mungkin kita faham, ramai orang dekat sana luar membaca Al-Quran, sampai dekat ayat ni dia mungkin lihat, aku ni dah lama baca Al-Quran ni, dah 20 tahun, 40 tahun. Tapi Al-Fatihah pun tak hafal maksudnya, terjemahannya. Jadi macam manalah nasib aku kan? Maka apabila kita melihat ayat ni, sebenarnya kita kena jadikan pada satu teguran buat kita. Sebab tu, kalau saya teringat daripada salah satu ceramah yang saya pernah dengar daripada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, rahimahumullah, hafizahumullah, masih hidup lagi. Antara cara kita nak tadabbur Al-Quran ni, kita kena letak posisi kita ni seperti mana seolah-olah Allah sedang bercakap dengan kita. Ini antara tips nak tadabbur lah. Kita baca ayat ni kan. Maka kita cuba muhasabah. Kalau pertama kita lihat, kita ni ada hati tak nak cuba faham kan, tak nak cuba nak memahami dan menerima. Kita tanya diri kita, adakah kita ni menolak Al-Quran? Kita kata mungkin tak. Adakah kita telah beramal dengan semua? Mungkin ada sedang-sedang lagi kan, ada yang tak amal lagi. Maka itu jadi satu muhasabah. Kita baca, ya Allah, aku ni ada kurang lagi ni, aku tak solat malam lagi kan. Tadi kita dengar antara ciri orang beriman kan, kanu qalilan minal lail. Mereka ni pada malam-malam hari mereka sedikit tidur mereka kan. Antara ciri orang yang bertakwa. Kita tengok, saya dah buat belum ni? Tak buat lagi. Kita cuba usaha sikit-sikit. Mungkin kita cuba mula dengan tahajud dua rakaat. Kita cuba kan tengok, orang yang beriman ni suka bersedekah. Saya dah buat tak bersedekah ni. Kita cuba kata muhasabah balik diri kita kan. Sebab tu daripada ayat ni sebenarnya, ayat ni sepatutnya digunakan untuk kita baiki diri kita. Bukan untuk takut. Kalau macam ni aku terus masuk neraka lah. Kita tak kata macam tu. Masya Allah, Allah itu rahmat Allah sangat besar. Sangat luas. Okay? Sebab itu bila kita baca, kita cuba pakai ayat ni untuk memperbaiki diri kita. Walahum a'yun kan, mereka ada mata tapi tidak layu bersiruna bihati. Kita tidak menggunakan mata kita untuk perkara yang baik mungkin kan, ataupun kita tidak melihat kebesaran Allah SWT. Sebab itu Allah juga berpesan dalam surah yang lain. Allah menyebut dalam surah Ar-Rahman antaranya, Allah mengatakan berulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kita nak dustakan? Allah bagi kita mata tak tengok benda baik. Allah bagi kita telinga tak dengar benda baik. Allah bagi kita kaki tak pergi tempat baik. Sebab tu ayat macam ni sebenarnya untuk kita muhasabah balik, kita baiki diri kita. Sebab tu Allah kata dalam ayat lain, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak Allah kata, Allah cinta orang yang baiki diri dia, yang suka bertaubat, yang kembali kepada Allah. Semua ni Allah sangat-sangat cinta. Sebab tu kita jangan tengok satu ayat je. Kita kena juga tengok ayat lain yang mana Allah itu sangat penyayang, sangat rahmat. Dan sebab tu tadi kita kata penting. Kita ada khauf, ada rajak dengan mahabbah. Alhamdulillah tadi ada soalan yang tadi tu kita dapat sekalikan secara praktikal kan. Pada ayat ni kita kena lihat juga sebagai muhasabah dan juga sebagai sebenarnya satu peluang untuk kita baiki diri kita sebenarnya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jazakumullahu khairal jaza Ustaz Zulhilmi yang sudi untuk berkongsi dengan kita pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah pada hari ini saya kira ada pelbagai kupasan yang telah kita kongsikan bersama dengan para penonton, para hadirin yang dirahmati oleh Allah semua.
insya-Allah moga-moga sedikit dengan aspek tadabbur yang telah kita kupaskan pada pagi ini, dia akan membuka lagi insya-Allah pintu hati kita untuk nak pergi lebih jauh lagi daripada sudut tadabbur Al-Quran. Al-Quran ni umpama lautan, kan? Kalau kita nak memahami rahsia-rahsia hikmah-hikmah dalam Al-Quran itu adalah mustahil. Sebagaimana yang telah saya sebut tadi, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri pun bila dia nak tadabbur Al-Quran, suratul Baqarah sahaja itu pun sudah memakan masa 12 tahun lamanya. Jadi kita ni mulalah, kan? Kalau kita tidak pernah mula daripada sebelum ini, kita mulalah daripada sekarang. InsyaAllah kita doa pada Allah, semoga Allah berikan kefahaman yang baik kepada kita. Masa mungkin tidak mengizinkan kita untuk nak kita pergi lebih lanjut, tapi mungkin kita ada satu pemanggil lah. Kita ada seorang pemanggil yang cuba menghubungi kita untuk nak bertanyakan soalan kepada panelis kita pada pagi ini. InsyaAllah mungkin kita meraihkan pemanggil tersebut sebelum kita menutup rancangan kita pada pagi ini. Baik, siapa pemanggil? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya ada soalan. warahmatullahi. Saya sebagai orang awam, saya nak tahu bagaimana Ahlan kami wasahlan. ini orang-orang yang sibuk bekerja, kami nak tahu bagaimana bila baca Al-Quran tu kami dapat istiqamah setiap hari. Kemudian bila baca Al-Quran kami dapat memahami dan apa yang dibaca tu menyerap dalam hati kami. Saya berasa sangat memerlukan kekuatan untuk istiqamah tersebut. Jazakumullah khairan Ustaz. Wajuzitum khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan daripada puan yang menghubungi kita. Macam manalah nak dengan masa kesuntukan yang kita dah ada pelbagai komitmen, Ustaz. Macam mana? Yalah, kita nak berinteraksi dengan Al-Quran tu. Jadi mungkin Ustaz boleh bagikan nasihat dan juga jawapan kepada puan yang bertanya tadi. Okay, baik. Jazakumullah khairan kepada yang bertanya. Soalan yang sangat bagus dan saya rasa manfaatnya untuk ramai juga orang di luar sana, insya-Allah. Di mana sebentar tadi puan tersebut bertanya disebabkan kesibukan kerja dan juga lain-lain, macam mana dia nak istiqamah dengan Al-Quran, nak cuba memahami Al-Quran itu. Maka kita, kalau nak tanya saya secara peribadi, kita katakanlah insya-Allah kalau kita nak baca banyak dah tips-tips istiqamah dekat mana-mana kan. Tapi yang saya nak highlight, kalau nak kata banyak, memang banyak tips. Saya nak highlight hanya beberapa sahaja insya-Allah. Di mana pertama sekali antara tips nak istiqamah adalah kena faham dululah kita ni tidak akan mampu istiqamah orang kata 100%. Mesti akan ada masa kita jatuh, akan ada masa kita naik. Jadi pertama sekali kita kena faham kalau kita jatuh ataupun kita terbuat jahat, terbuat dosa, cepat-cepat buat benda baik apa-apa sekalipun. Contohlah kita ni apa-apa kebaikan secara umum, kita dah istiqamah dalam kebaikan, alhamdulillah, tiba-tiba satu hari tu jatuh, kita terbuat dosa, mencuri ke, menipu ke, apa-apalah. Maka buat je dosa tu, cepat-cepat buat apa-apa kebaikan. Sebab tu ini sebenarnya adalah mendapat inspirasi lah daripada hadis Nabi SAW. Antaranya disebut juga oleh Imam An-Nawawi dalam hadis 40 tu kan. Hadis ke-18 kalau tidak silap saya menyebut ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atil hasana tamhuha. Ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Maka kalau kita buat jahat, terus buat baik. Ini juga sebenarnya disebut juga dalam Al-Quran. Dimana Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Masya-Allah, tabarakallah. Allah itu sangat-sangat pemurah, sangat-sangat pengampun. Allah kata kebaikan-kebaikan, innal hasanat, apa yang kita buat kebaikan ni sebenarnya akan menghapuskan kejahatan-kejahatan kita. Dan kalau kita tengok asbabun nuzul ayat ni lagi menarik. Seorang sahabat ni datang jumpa Nabi. Dia kata dia jumpa seorang perempuan, dia buat macam-macam, dia tak berzina je. Dalam hadis Muslim dengan Bukhari kan, kat hadis Muslim lebih jelas lah riwayatnya. Maka ketika mana Nabi dengar tu, Nabi tak dapat nak respon sebab tak ada wahyu. Tapi dalam kisah tu tak silap nak masuk solat Zuhur ataupun Asar, maka lepas solat dapat wahyu ni kan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Mana Allah mengatakan sebenarnya solat Asar dia tadi tu telah mengampunkan dosa dia yang dia buat dengan yang dia diceritakan tadilah. Sebab tu kita mengatakan sebenarnya buat jahat je terus buat baik. Buat jahat buat baik. Tak kisahlah dengan bersedekah ke, kita tolong orang ke, buat orang gembira ke, apa-apa ibadat kan, nak tolong kutip sampah ke, buat je jahat, cepat-cepat buat baik. Ini yang pertama, sangat penting. Buat jahat buat baik. Kedua, dan saya rasa maklumlah kot, dan ini pengalaman peribadi saya sendiri, cuba
konsisten lah dengan perkara yang kecil. Konsisten dengan perkara yang kecil. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis kan, ahabbul a'mal ilallah ta'ala kan, antara amalan yang sangat Allah cintai, adwamuha wa inqal kan. Sedikit tapi berterusan. Sebab saya dapatilah kebanyakan masa kalau saya buat perkara yang besar, saya dapatilah sedikit susah nak konsisten. Andai kata dapat buat benda yang besar dan istiqamah, itu yang terbaik, paling mantap, masya-Allah. Tetapi kebiasaannya susahlah. Sebab tu kalau dapat sedikit-sedikit, sebab tu kita mengatakan sedekah RM1 sehari lagi baik daripada dia sedekah sekali tapi 100. RM1 sehari sampai dia mati kan, lagi afdal. Ini yang kedua lah. Pertama tadi, kalau buat jahat, cepat-cepat buat baik. Kedua, cuba konsisten dengan benda yang kecil. Zikir pagi, petang ke, Al-Quran 1 muka sehari ke. Cuba konsisten dulu dengan ni. Ketiga, tak nak kena ada circle yang bagus lah. Di mana bila Nabi menyebutkan berkenaan kita punya orang sekeliling ni, kan Nabi menyebutlah hadisnya, Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil kan. Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu, kita kata macam mana kalau bahasa Melayu mudahnya, kita punya kawan ataupun orang rapat kita, dia akan membentuk agama kita secara tidak langsung. Falyanzur ahadukum. Maka lihatlah man yukhalil. Dan lihatlah siapa yang kita berteman, siapa yang kita rapat. Tidak kisahlah, yang penting kita cuba dapat positif yang circle yang positif yang baik, sama ada daripada kawan kita, daripada pasangan kita, daripada pelajar kita, daripada mak ayah kita. Tidak kisah, cuba dapatkan orang-orang yang baik dalam hidup kita. Dan akhir sekali, insya-Allah tidak pernah putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, doa kita ni tidak pernah akan ditolak, tidak pernah akan ditolak. Saya nak bacakan satu hadis sekejap daripada Nabi SAW. Okey, insya-Allah ini last untuk berdoa. Di mana Nabi menyebut, ma 'alal ard muslimun yad'u Allah taala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha au sarafa anhu minas su'i mithlaha. Di mana tidak, Nabi SAW mengatakan, tidak ada orang dekat muka bumi ni pun yang mana dia itu Islam, dia orang Muslim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan berikan kepadanya dengan salah satu cara ini. Sama ada Allah akan kabulkan doanya itu, ataupun Allah akan gantikan dengan yang lagi baik. Ataupun dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dalam riwayat lain, atau Allah akan simpan doa tu, Allah akan bagi dia ganjaran dekat hari akhirat. Maka kalau kita berdoa ni, insya-Allah confirm dapat dengan salah satu cara inilah. Allah akan kabulkan, Allah ganti lebih baik, atau Allah simpan pada hari akhirat nanti. Sebab tu kita kena perbanyakkan doa. Sebab tu dalam hadis yang sama, sahabat tanya, kalau saya banyak berdoa macam mana? Maka Nabi kata Allah akan bagi dia lagi banyak kebaikan. Masya-Allah. Ini hadis yang sangat penting untuk kita tidak berputus asa untuk berdoa kepada Allah. Dapat tak dapat tu belakang, itu bukan urusan kita. Kita berdoa, kita berusaha, natawakkal 'ala Allah, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan membuatkan kita antara tips-tips kata istiqamah lah kan, dalam bacaan Al-Quran ke, dalam kita nak mempelajari Al-Quran, tafsir ke, kefahaman apa semua. Kita cuba buat beberapa tips ni. InsyaAllah itu sajalah kot yang boleh saya kongsikan. Jazakumullah khairan. Allah yubarik fiik. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada panelis kita, Al-Fadhil Ustaz Zulhailmi, yang sudi berkongsi dengan kita tentang topik berkaitan dengan tadabbur. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin-hadirat penonton semua yang bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah Akademi Al-Khair akan membawakan lagi program-program sebegini, dan siri Jom Kenali Al-Quran ini juga akan diteruskan. Ini sebagai salah satu daripada wadah kita untuk mendidik masyarakat, untuk nak merapatkan masyarakat dengan ilmu dan juga mengilmukan masyarakat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada waktu yang lain. Insya-Allah kita mengharapkan Al-Fadhil Ustaz Zul kita akan bersama dengan kita lagi dalam program kita pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk nak bersama dengan kami juga. Semoga insya-Allah kita sama-sama meraihkan majlis ilmu ini di pagi minggu. Barakallahu fiik. Setakat ini sahaja dulu. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.